أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم افتح علينا وفتح واشهد علينا. اللهم ارزقنا فهما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وصلى الله وسلم وبارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويناك ونوى أصلافنا الصالحون فنستفتح ونستهديه ونستغيث وأرواحهم فحاكم فنحضر وأدام النفع به وجعله في الدارين آمين يا رب العالمين. الدروس السمين للشيخ داود بن عبد الله الفطاني رحمه الله تعالى. Hukum itu, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum itu yaitu isbatu amrin au nafyihi. Mengisbatkan suatu pekerjaan atau menafikan dia. Seperti kita kata bermula alam ini baharu pada isbatnya, atau alam ini bukan qadim pada nafinya. Dan bahawasanya al-hakamu bil isbati au nafyi imma syar'i wa imma al-adati wa imma al-aqli. Yang hukum dengan isbat itu atau dengan nafi itu ada kalanya syarak dan ada kalanya adat dan ada kalanya akal. Maka dari kerana inilah bagi hukum itu kepada tiga bahagi. Pertama hukum syarak, dan kedua hukum adat, dan ketiga hukum akal. Maka hukum syarak itu wa huwa khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafina bil talabi awil ibahati wal wad'u lahum. Yaitu tuntut Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf. Ada kalanya dengan tolak, ada kalanya dengan tolak, atau ada kalanya dengan ibahah, dan ada kalanya dengan dihantarkan bagi keduanya. Baik. Hukum, kita sebut hukum tu. Hukumnya haram, hukum. Mana hukum tu apa? Maka hukum itu dia kata iaitu isbatu amri au nafyihi. Menetapkan perintah ataupun menafikan perintah. Isbat dengan makna menetap atau menambah. Jadi kalau sebut kata hukum ni kita meletakkan ikatan. Kita ikat kepada dia tu amrun, makna perintah. Perintah ni makna barang sungguh. Makna perintah. Sungguh ataupun tak sungguh. Isbatu amrin au nafyihi. Isbatkan akan amar, akan perintah, mana perintah tu barang sungguh, ataupun nafyi, ataupun menafikan perintah. Maka dia kata, yang dikata, maka sebut mesabitkan, menetap, mengikat, menambah sesuatu pekerjaan, urusan, perkara, atau menafikan dia, kan dia perkara tadi.
Kita isbat, mana kita menyungguhkan dia, ataupun kita menafikan dia. Seperti kita kata, kita bagi tahu, kita buat kenyataan. Makna kata sini bukan makna kata berlapar. Kata sini mana kita pergi, kita faham, kita tahu. Itu makna kata. Seperti mana kita kata, mana kita tahu, kita pergi. Kita yakini bermula alam ini baru. Bermula alam ini baru. Bermula sekali alam. Pertama kita kena faham makna alam tu ini ghairullah. Bermula alam ini sekalian ghairullah ini, sekalian makhluk ini baharu. Ini ada permulaan. Ada permulaan. Baharu ni ada permulaan. Yang bermula dengan tidak ada, kemudian baru ada. Ada permulaan. Makna baharu tu asalnya tak ada. Kemudian baru ada. Tu kita panggil baharu. Walaupun ada tu sejak zaman dah. Ada sejak berjuta tahun dah. Makna baharu sini bukan baharu pada rupa, tapi baharu pada hakikat. Kalau baharu pada rupa ni, kalau kita nampak dengan mata kita tu baharu pada rupa. Nah, tapi baharu pada hakikat iaitu baharu dengan ada permulaan. Itu makna baharu pada hakikat. Suatu yang bila ada permulaan, yakni dia berubah daripada tidak ada kepada ada. Maka berubah tu dipanggil baharu. Tarikh baru kita ni baru tu ambil kedai. Baru beli. Baru jumpa. Tu baru kita. Tu baru pada majaz. Baru pada majazi. Adapun baru pada hakiki tu tiap-tiap bagian yang adanya ada permulaan. Yang dia tu ada permulaan. Asal tidak ada, kemudian baru ada. Maka itu dipanggil baru. Gapo sekalipun bila ada permulaan dipanggil baharu. Walaupun umur dia berjuta tahun sekalipun. Itu takrif baru dalam sudut syarak. Jangan tukar. Baru kita ni, pasal ni baru kita ni. Baru mari, baru jumpa, baru kuku. Itu masalah kita tengok mata. Baru ainiyah dia panggil. Baru majazi. Bermula alam ini baru. Pada isbatnya. Pada menyungguhkannya. Pada menyungguhkannya. Sungguh alam ini baru. Bagaimana kita cara dah kemarin, di atas tiap-tiap isbat ada nafi. Di atas tiap-tiap isbat ada nafi. Membelakangi isbat itu adalah nafi. Tiap-tiap alam ini baharu. Itu dipanggil isbat. Mengisbatkan amrun. Mengisbatkan perkara. Menyungguhkan perkara tu dengan baharu. Dan dia kata baharu. Atau kita nafikan amrun tadi. Kita nafikan dia. Amrun tu kita nafikan. Kita mengisbatkan amal atau kita nafikan amal. Kita mengisbatkan perkara atau kita nafikan perkara tu. Diri perkara tu. Atau kita nafi. Atau alam ini bukan qadim. Supaya. Atau alam ini bukan qadim. Dalam bahasa Melayu dipanggil ayat selanjak dan ayat songsang. Tu. Itu tu besar. Tu dipanggil isbatu amrin. Menetapkan. Menggunakan isbat. Atau nafi. Itu tu tidak besar. Itu tu tidak kecil. Nafi. Kalau isbat, itu tu besar. Tu isbat. Mengisbatkan sifat besar kepada itu tu. Ataupun itu tu tidak kecil. Tidak kecil mana kau? Tidak kecil mana? Besar. Sebab sebut kata besar atau nafi? Kecil. Automatik. Pokok tu tinggi. Mengisbatkan tinggi kepada pokok. Pokok tu tinggi. Nafi dia? Nafi dia? Ayat dia kena? Pokok tu tidak rendah. Amrunnya adalah pokok. Amrun adalah pokoknya. Amrun tu pokok. Bagi perkara tu. Kita nak isbat dengan apa? Isbat dengan tinggi. Maka isbat dengan tinggi itu, isbat tu kita menetapkan.
Patut dia ada musbik dia. Supaya nafi ada manfi dia. Isbat tinggi. Isbat tu menetapkan sungguh. Tinggi tu bagi isbatkan. Dipanggil musbik. Nafi ada manfi. Diri bagi. Hak ni kena pandai. Kalau betul nak jadi orang brilian. Nak jadi orang sini. Kena pandai. Sebab kalau kita lasuk, bagi otak kita lasuk dengan bagian ni, mari gapo pun dalam kehidupan dunia ni, mari gapo pun. Kita akan boleh buku, kita boleh akan congok, kita akan boleh ucap apa dengan spontan. Kenapa? Kerana ilmu ni asal dia gitu ya. Tiap suatu perkara tu ada isbat atau nafi. Bagian ni amrun, sungguh. Bila sebut kata bagian ni sungguh, nafi dia apa? Tidak bohong. Bagian ni molek. Isbat ke molek pada dia. Maka bagian ni ternafi. Apa dia nafi kau? Tidak wuduk. Nak buat gapo sekalipun. Penting. Tunggu isbat atau nafi. Itu asal ilmu. Kerana pembahagian ilmu tadi, kita kembali pada hak kemarin, pembahagian ilmu pada dua. Mukaddimah ilmu tu dua. Yang pertama, tasawwur. Kedua, tasdik. Tapi tiga perlu kita pergi, tahqiq. Kalau kita di tasawwur kita tu kita keliru dah, mampu tak kita tasdik? Kalau tak mampu tasdik, boleh tahqiq tak? Bagaimana nak tasawwur? Ilmu tasawwur ni isbat atau nafi? Tasawwur ni. Kita tubik pagi. Kita tubik pagi. Apa pokok awal? Pokok awal. Kita isbat ke apa? Kita isbat ke apa? Hari ni hujan. Kalau kita isbat hari ni hujan, kita orang yang cerdik. Kalau orang cerdik, dia kelih isbat hari ni hujan. Bila isbat, automatik dia kena ada. Dia tasawur dulu. Tasawur dengan isbat. Hujan. Maka dia akan tasdik dengan cara hujan, dia akan tahqiq dengan cara hujan. Baik. Tinggal soh kemarin. Tapi nak kata tinggal betul-betul tak juga. Kerana dia perbahasanya di bawah. Jadi, baik. Kita membicara tentang permulaan atau mukaddimah ilmu tadi dengan dua. Iaitu tasawwur dan tasdik. Tasawwur dan tasdik. Tasawwur ni maknanya tergambar. Dapat tergambar dalam kepala kita. Dapat terbayang dalam kepala kita. Hak lebih mudah dapat dimengerti dan dapat dipaham. Lebih mudah. Baik. Bagaimana cara kita nak mengerti dan kita nak tasawwur? Ingat baik-baik. Sama ada dia tu hukum akal atau hukum adat. Kata kata bawah. Dia hukum akal atau hukum adat atau hukum syarak. Kita ngaji. Di hukum yang tiga. Nah. Hukum yang tiga. Baik, sama bawah. Nah. Dia kata, bermula alam ini baru. Kita mengisbatkan baru kepada alam. Isbatkan. Amrunnya ke apa? Alam. Isbatnya adalah baru. Nafinya adalah qadim. Sebab automatik, ingat baik-baik. Bila isbat, dia ada nafi tadi. Atau wajib pasti ada mustahil. Dia silang lagu tu dah. Boleh? Kau berat dah? Okay. Maka,
Bila kita isbat, kena mana hukum sidah. Tetap kena faham hukum sidah. Kalau kita tinggal hukum sidah tu, sama ada pada hukum akal, atau hukum syarak, atau hukum adat. Pasti ada hukum sidah. Kena ingat baik-baik. Bila ada isbat, nescaya ada nafi. Bila kita isbatul amrun, maka nafi berlawan dengan. Itu usul ini, jangan tinggallah. Kalau tinggallah, out. Tak pula kita baru nak ngaji sekeru. Nah, ni sekeru ni. Baik. Kalau kita tinggal sekeru ni, alamat dia longgar. Kita penuh teruk dah. Dia boleh. Apa yang nak ngajar dia mau cara nak ilmu saja boleh. Tapi tak boleh pakai hidup. Kita baca talaki. Baca talaki mah tak habis. Tidak. Tapi tak boleh pakai hidup. Tak tahu nak sambung. Tak bisa terus manggung. Mengajar anak murid-mu ni, biar boleh pakai. Biar anak murid boleh buat pakai. Jangan sekadar boleh buat mikir. Tapi boleh pakai. Maka, bahawasanya al-hakamu bil isbati au naf'i. Dia kata, ni kaedah dia. Al-hakamu yang hukum dengan isbat atau dengan nafi itu kita gunakan isbat dan kita gunakan nafi ni pada apa? Tepat kita nak isbat atau tepat kita nak nafi itu pada apa? Amma syar'u sama ada pada hukum syarak wa ammal adatu dan ada kalanya hukum akal ada kalanya hukum adat wa ammal aqlu dan ada kalanya hukum akal. Kita nak isbat atau nafi itu ada kalanya kepada syarak atau ada kalanya kepada akal dan ada kalanya kepada adat. Hukum tak lari tiga ni. Hukum tak lari tiga ni. Bawah ni akan ada lagi. Hukum syarak. Buat nota molek. Hal lepas dah kita baru ngaji kita banyak orang panggil semabu dengan ilmu ni kita catat tak betul. Ni buat dah kita faham dah buat nota molek supaya kita dipandu masa depan untuk guna keedah mantik, keedah bayan. Ni dari sini belakang ni. Keedah makulah di sini belakang. Kalau orang mahir hak ni, insya-Allah. Dia duduk atas muka dunia, marilah masalah apa pun. Dia tidak kalu. Benda orang tak nampak tu, dia nampak dah. Sebab ketiga-tiga hukum ni, dia saling berkait. Dia tidak berasing. Sebab tu kalau siapa mengasingkan salah satu daripada hukum ni, automatik hak lain akan keliru. Hak lain akan keliru. Baik. Hukum syarak. Hukum syarak. Pertama, hukum syarak. Hukum syarak ni dibina di atas dalil dan hujah. Yakni 4 perkara. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kita buat nota awal. Tidak perlu mudah. Hukum syarak ni apa dia? Mudah kita ambil awalnya. Hukum syarak adalah ketetapan Allah Ta'ala kepada seorang manusia berdasarkan dalil dan hujah. Iaitu nas Al-Quran, hadis, ijma', qiyas.
Itu hukum syarak. Kemudian terbahagi hukum syarak ni dua. Pertama, taklifi. Yang kedua, wad'i. Taklifi artinya keputusan ataupun hukumnya. Wad'i tepat ambilan. Tepat ambil. Nak keluar hukum taklifi ni, dia kena ambil dalam lautan wad'i. Wad'i tepat ambil. Hukum taklifi terbagi lima. Pertama, al-wujubu. Hak kita panggil wajib. Al-wujubu. Kedua, al-mandubu. Hak kita panggil sunat. Al-wujubu. Kedua, al-mandubu. Yang ketiga, at-tahrimu. Hak kita panggil haram. At-tahrimu. Yang keempat, al-ikrahu. Hak kita panggil makruh. Yang kelima, al-ibahatu. Hak kita panggil harus. Tu lima, hukum taklifi. Hak ke bahasa kita panggil hukum taklifi lima. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tu hukum taklifi. Kalau hukum syarak wad'i pula ada lima juga. Pertama sebab. Kedua syarak. Ketiga sah. Keempat manik. Kelima fasad. Sebab syarak sah manik fasad. Nota dulu. Dapat kita cara orang kemana. Baik. Tu hukum syarak. Adapun yang kedua, hukum akal. Hukum akal adalah sesuatu yang diisbat atau dinafi berdasarkan nazar
dan ittirab. Fikir dan tilik. Bahasa Melayu. Nazari, ittirab. Fikir tilik. Suatu yang kita isbatkan atau suatu yang kita nafi berdasar kepada akal kita, fikir pada bagian itu dan tilik pada bagian itu. Fikir tilik. Maka terbahagi hukum akal ini pada tiga. Pertama, wajib. Kedua, mustahil. Ketiga, jaiz. Pertama, wajib. Kedua, mustahil. Ketiga, jaiz. Baik. Yang dikatakan wajib itu mengisbatkan amrun. Mengisbatkan amrun mengisbatkan amrun dengan halnya. Itu wajib. Mustahil menafikan amrun daripada halnya. Dan yang ketiga, al-jaizun. Tidak mengisbat atau menafi pada amrun tersebut. Contoh, asal ni pahal dulu. Depan panjang lagi. Kalau wajib, ingat balik, hukum akal ni dibina di atas fikir dan tilik. Ingat balik. Maka bila dibina atas fikir dan tilik, pertama ada wajib. Wajib mengisbatkan amrun pada halnya. Bapa itu adalah laki-laki. Bapa adalah laki-laki. Mengisbatkan laki-laki itu kepada bapa. Ataupun mengisbatkan bapa tadi dengan laki-laki. Ada silai tak? Ada silai tak? Ada silai, jangan tak silai. Di atas wajib ada mustahil. Bila kita isbat, ingat balik. Bila kita isbat, ada nafi dia. Bila kita mengisbatkan apa laki-laki kepada bapa, kita menafikan laki perempuan kepada bapa. Weh, pok ya tino. Boleh kata begitu? Bila orang kata, pok dia tu tino, kita kata apa? Dia kawan tengok pok ya tino. Kita panggil apa? Hal lipat tu mana kau? Mustahil. Kita percaya ke tak ada orang kaya? Kawan tengok pok ya tu tino.
Terima di akal kita tak? Terima di akal kita? Tak terima. Tak terima tu makna apa? Mustahil. Mustahil. Faham? Tak terima di akal tu nama dia mustahil. Di atas wajib. Bila kita isbak, kita nafi jadi mustahil. Hukum sini dia ada. Dengar baik-baik. Salah satu kegagalan kita ialah kita tidak memahami hukum silen. Bila kita pergi wajib, kita tak nampak mustahil dia. Otak kita lambat. Otak kita lambat. Baik. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat mengisbatkan atau menafikan al-amru berdasarkan kepada berulang-ulang. Berdasarkan kepada berulang-ulang. Kejadian yang sama pada perkara tersebut. Maka berulang-ulang benda yang sama pada perkara tersebut tu dipanggil apa? Lazim dan ghalib. Berulang-ulang bagi tuduk berlaku, berulang-ulang bagi tuduk berlaku tu dipanggil lazim dan ghalib. Lazim dan ghalib. Maka itu dipanggil hukum adat. Maka hukum adat ni terbahagi kepada 4. Diikat ada dengan ada. Diikat ada dengan ada. Kedua, ada dengan tiada. Tidak dengan tidak. Mudah, silap. Bukan silap. Betul lah. Cuma ayat. Pertama, mengisbat. Ada atau sungguh. Ada atau sungguh. Dengan ada atau sungguh. Kedua, mengisbat. Ada atau sungguh. Dengan tiada atau tidak. Ketiga, mengisbat. Tiada atau tidak. Dengan ada atau sungguh. Dan yang keempat, mengisbat. Tiada atau tidak. Dengan ada atau sungguh. Itu dia 4 jalan ni. Ada. Ada tak ada. Tak ada tak ada. Tak ada ada.
Tu bahasa dia. Sipir muda. Ada. Lagu mana ada. Contoh dia. Ada. Ada tali, ada serah. Itu contoh ada. Buat contoh. Ada. Dia reti. Ada tak ada. Ada tali, tak ada gelak. Ada tali, tak ada gelak. Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada malam. Maka tak ada gelap. Tak ada malam. Dia kepak. Tak ada dengan ada. Tak ada malam. Ada, cukup. Itu kau ada. Baik. Nanti, ke depan nanti, kita akan belajar dan kita akan melihat hubung kait antara ketiga-tiga hukum ini. Nak berlaku hukum syarak sekalipun, dia kena melalui hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Nak jadi hukum syarak sekalipun, dia tetap kena melalui hukum adat dan hukum akal. Nak melalui hukum akal, mesti melalui hukum adat dan hukum syarak dan hukum akal. Sumber yang nombor satu di hukum adat. Sumbernya. Kenapa berhukum adat? Kerana kita duduk di dalam alam. Kita duduk di dalam alam. Kita duduk di dalam bumi. Kita duduk di dunia. Maka segala hukum yang dibina berdasar kepada dunia kita ni. Haram minum arak. Arak tu duduk mana? Ada mana arak? Mana arak ni ada? Hukum kita. Haram curi. Kalau curi berlaku mana? Dalam bumi kita ni. Bulan Ramadan kena puasa. Ramadan tu berlaku pada mana? Ha tu. Sebab tu hukum adat ni penting. Hukum adat ni penting. Dan jangan sekali-kali kita nak pindah sebarangnya hukum adat. Jangan sekali-kali. Allah Ta'ala royak dalam Quran dengan jelas. Fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Fitratallah, inilah dia ketentuan Allah, allati fataran nasi 'alaiha, yang dia menjadikan manusia itu perlu melalui di atasnya. Jalan hak Tuhan buat untuk kita lalui. La tabdila li khalqillah. Jangan pandai-pandai muna ubah gapo hak Tuhan siap dah. Zalikad dinul qayyim. Inilah jalan hidup yang teguh. Yang sungguh. Kalau mubah makan punah. Kalau mubah makan rosak. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tapi ramai pada kalangan manusia jenis bahasa bodoh. Sebab itulah kena ingat. Lagi kau ni so nak sebut. Sebab itulah ulama kita dahulu, kerana dia memahami ayat dengan jelas dan dia merupakan seorang yang tahqiq, bukan sekadar tasawur dan tasdik, tapi dia seorang yang tahqiq, yang memang yakin sungguh terhadap gapo hak Tuhan royak, maka dia berani jaga. Dia berani tetap kebenaran. Sebab itulah adanya ilmu falak.
Ilmu falak ni ada. Ilmu falak ni, ilmu falak sebagai pada apa ni ahbab telah Abu yang bicara dengan mereka baru ni. Allah Ta'ala buat alam. Allah Ta'ala royak. Dia yang buat alam. Fitratullah. Dalam keadaan ada perjalanan dia. Allah Ta'ala buat langit bumi. Alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala arsh. Allah Ta'ala buat langit bumi dalam masa 6 hari. Allah Ta'ala tak buat kun fayakun. Allah Ta'ala buat dengan 6 hari. Kenapa ada tertib dan sebagainya? Kerana nombor satu, nak bagi tahu ini alam. Ini alam yang dibuat dengan satu peraturan. Maka bila sebut kata peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala buat dengan fitrah. Fitrah tu sendiri telah menunjukkan bahawa barang itu sentiasa berulang. Fitrah tu sentiasa berulang. Kejadian yang berulang-ulang. Itu fitrah. Dia berulang-ulang ni kita panggil lazim dan ghalib. Air mengalir. Mengalir pada mana air? Daripada atas ke bawah. Tu mengalir. Mengalir daripada atas ke bawah. Kena mengalir. Kita tak boleh terima air mengalir pada bawah ke atas. Tidak menjadi lazim. Tidak jadi fitrah. Bagi seorang yang sebut kata mengalir, kalau dia tu hanya tasawuf, dia hanya reti kelih air tak dia mengalir, kok daripada puncak gunung turun. Karena dia nampak. Tapi kalau orang yang tasdik, orang yang mengakui bahawa air tadi fitrahnya Tuhan buat mengalir, dia mesti mengalir daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Bila dia tasdik, maka dia kelih muka bumi tahu. Air ni pasti akan ada di sana, akan main kat ni. Tapi kalau dia boleh tahqiq, ini masuk ilmu jamin. Dia hak lain boleh guna. Bila tahqiq pada apa? Pada fitrah Tuhan buat. Bukan tahqiq mana-mana. Dia kelih muka bumi dia boleh reti. Bila dia tahqiq tadi berdasar pada tasdik dan tasawur. Dia kelih alam tu tasawur. Dia tahu mana tempat tinggi, tempat rendah. Itu panggil tasdik. Maka dia kelih. Air ada jalan tu pasti akan ada sini. Itu boleh tahqiq. Kenapa? Makna fitrah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sesuatu tu dengan ada tanda. Maka ilmu falak ni lah ilmu baca tanda. Tanda ni kita panggil signboard lah awal. Signboard tu tahu signboard? Apa signboard? Tiap-tiap barang hak Tuhan nak buat di atas muka dunia ni, Allah Ta'ala buat signboard. Nak masuk bulan baru, signboard dia dengan habisnya bulan, sedia. Nak marinya waktu pagi, signboard dia terbit fajar. Tu signboard. Bagi orang yang mengerti, dengan melihat signboard tadi, dia reti gapo akan berlaku ke depan. Kalau kita lorak. Kalau lorak, gaduh, ada urusan, janji dengan demo. Kita lorak. Janji dengan demo, pukul 8 pagi. Kita tidur, lalu kita nampak fajar terbit. Agak-agak kita perai ke tak? Kita perai lagi tak tidur itu? Kita janji dengan orang pukul 8. Jarak antara tempat kita dengan tempat nak pergi itu 40 kilo. Lalu keluar fajar. Keluar fajar tu pukul 8.
Keluar fajar tu pukul 8 dah kau. Dah. Tapi keluar fajar dengan pukul 8 tu boleh ambil tanda tak? Bagi orang hok reti kata keluar fajar tu merupakan signboard akan datangnya lepas ni pukul 8. Pukul 8 berlaku dah kita kemari fajar tu. Tahu fajar? Tahu fajar? Fajar ni cerah sebelum subuh. Pecah tari orang panggil. Pecah tari tu naik cahaya. Tanda dekat masuk subuh. Maka bagi orang yang janji pukul 8 orang, bila keluar fajar tu, dia akan pergi tidur dia kok. Dia akan bangun. Apa bangun dah? Pukul 8 dah kok. Pukul 8 dah kok. Apa bangun dah? Eh? Nak pergi 40 kilo lagi. Hak lebih mudah dia kena signboard. Alam ni ada signboard dia. Maka kita ngaji falak ni kita ngaji signboard. Kita ngaji signboard tu Siapa Afrika? Falak ni bukan dalam urusan dunia yang kita pakai. Dalam urusan agama pakai tak falak. Nak semaya. Nak semaya. Kita tengok takwim kita dah ni. Berapa tengok takwim. Orang buat siap ada. Orang buat siap tu berasal pada apa? Falak. Menetapkan masuknya waktu Zuhur pada jam sekian-sekian itu berdasar pada apa? Berdasar pada signboard tu Tanda hak Tuhan buat. Fitrah hak Tuhan buat. Jika matahari duduk lagu ni, pada bulan lagu ni, maka ghalib dia Zuhur pukul sekian. Supaya ni. Matahari Misyar. Matahari naik ke mana ni? Ni pemuh kita ni. Oh, nak ke timur semua, be. Tak nak ikut barat. Ikut barat kemak lah. Naik pada arah timur barat atau timur tenggara. Kalau awal tahun baru ni, pukul 9 pagi, 9:30 pagi, duduk situ tak boleh sampai duduk. Panas. Kenapa? Kerana matahari berada pada mata utara. Tapi sekarang kenapa tak panas? Dan duduk pada tenggara. Beredar. Bila matahari berada pada tenggara, maka kita di sebelah kutub timur ni akan menjadi sikap masa kita. Sikap. Betul kita semua awal dah. Subuh awal. Zuhur awal. Asar awal. Maghrib awal. Isya awal. Itu tanda dia. Bila berlaku lagu tu, semua awal, bukan anjakan sahaja berlaku awal. Tubuh kita juga akan terorganisir. Akan turut tertarik. Biasa, pukul 12 ngatuk lagi. Lalu ni 11:30 ngatuk tak? Kenapa laku demikian? Sebab itulah kalau bagi orang yang memahami simbol alam ni, dia kira awal-awal. Matahari akan ada misyak pada bulan sekian. Maka pada bulan sekian, orang akan ngatuk awal. Emosi orang akan lemuk, apa sebagainya. Itu jadi hijau.
Tu penting. Tu nak kata ilmu falak. Ilmu falak ni adalah ilmu membaca signboard yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kena ada ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna fi dzalika laayatul liulil absar. Sesungguhnya kami jadikan itu semua sebagai tanda-tanda kami, alamat-alamat kami. Alamat ni signboard lawan. Laayatul liulil absar. Menjadi tanda-tanda bagi orang yang memiliki mata yang dalam. Absar ialah orang yang memiliki nazar wa tabsir. Kajian, kepandaian. Tapi biasanya orang yang reti ilmu ni ialah orang yang fasih dengan hukum adat. Sebab saibok alam ini dia bergantung dengan hukum adat. Sebab itu kita jangan main hukum adat. Jangan buat senda-senda. Dalam kitab Misbahul Munir sebut dah. Ramai orang boleh jadi kufur sebab tak reti hukum adat. Dia jadi punah urusan dunia dengan sebab pindah hukum adat. Pindah hukum adat. Buat kita ni ramai dari pindah hukum adat. Contoh dia mudah. Bagi hak rolik, orang buat dengan cara lagu ni, kita nak buat cara kita. Tanpa ikut struktur orang buat. Dan dia buat kerja. Paling mudah. Orang paku, ketuk paku, ketuk slow. Kita tok paku tak belakang. Tu langkah kadang paling kecil. Punuh lepas. Bapa dia pakai otak dia. Oh, kalau sekali ketuk, mudah. Masuk lalu. Dia tak banyak. Tak banyak. Nah, tu panggil bodoh. Kalau orang lagu ni tak sengaja, dia mengapa? Tak pakai itu. Tak pakai. Kenapa? Kerana dia rasa dia lebih kuat daripada hukum alam. Sedangkan Tuhan kata kita, zalika dinul qayyim. Inilah perjalanan hidup yang kuat. Yang teguh. Ni banyak buat kita kan dah lewat kerja. Dia buat moga kan. Dia nak kira mudah. Dia paut sesuatu, dia paut sesuatu. Balik ke rumah, enggak balik lama tak boleh paut. Dia tak pakai daun adat. Dia balik ke rumah ni, dia kena tarik slow-slow, bukan tarik keras. Baru tak pun kita dah pergi tak boleh gerak kali. Beres. Tak apa. Saya. Contoh paling mudah, paling mudah. Tak banyak berlaku. Bila ambil, lak bubuh di. Gapal kita buat. Pak, buat dah. Kau kata. Tu tak kau kata. Letak pelak di suai kata. Kau. Agak-agak pelak tu nak hidup ke mana, suai nak hidup ke mana. Cuba hati. Pelak dengan suai. Tak sama. Saya apa? Tunggu ujung tangan. Kalau boleh kaki, nak kaki. Nak kaki. Kalau benda hukum adat seremeh itu, kita tak boleh buat cara untuk nak tertib. Kita jangan harap ilmu hak lebih dulu. Yang ini. Yang ini. Masalah. Ilmu ni, dia ada CD guru dia. Dia ada CD lekat. Dia tak lekat. Kalau kita tidak ikut untuk dia. Orang buat lagu lain. Kita buat lagu lain. Apa? Kita fikir cara kita.
Eh, alam ni bukan baru ada dah. Alam ni baru, tapi bukan baru ada dah ni. Orang lain telah memiliki pengalaman dengan alam dulu pada kita. Sebab itulah dia adanya petua. Petua ni ialah cara ringkas, kulasah dalam menghadapi satu masalah untuk memudahkan urusan. Kenapa? Berdasar signboard tu. Ni buat kerja. Yazid. Lutfi. Saya skip dah kau. Syawal. Saya skip dah kau. Betul kalau kerja tak berhati with them, tak nak apa-apa. Terus, apa? Kita ni pandai tak apa. Tapi jangan mana-mana. Tak tahu modal kita ni mana-mana lebih mana. Maka hak gini nak ayat ni ilmu hak ngaji supaya boleh faham. Supaya tidak nampak sekadar ilmu dalam kitab. Kita turun tangga. Nampak cerah. Cerah kita nampak. Tapi kita reti pokok awal. Ha tu alamat tu. Tu signboard tu kita reti. Ai, kelihatan gantung tu. Golik pada kelihatan gantung. Dekat sangat teh. Tu bahasa orang tu. Kelihatan gantung ni awan cumulus. Ia ada ekor. Kalau kelihatan gantung. Bila dia ada ekor, bermakna jarak dia dengan bumi tu tak jauh. Bila jarak dengan bumi tak jauh, kalau takdir kata ditiup oleh angin, berkumpul, turun. Nak baca alamat, dia pun kelih. Hai, tak ada tengah hari ni. Nak gimana pergi Kedah, bawa payung. Maka orang yang reti alamat ni, zalika dinul qayyim. Dia hidup kat situ. Itu bahasa orang tu, dia kayak payung sebelum hujan. Tu bahasa tinggi. Dia kayak payung sebelum hujan. Dia kayak perahu sebelum banjir. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Tu bahasa tinggi orang tu orang tu. Memerlukan ilmu yang bukan sebarang. Tapi nak dapat ilmu ni, balik dua perkara. Tidak kira dapat sekali-kali. Jika ada, pertama jika ada itu, kedua tidak, insaf. Tak sahaja. Kalau tak sedar diri, kalau ada ego, duduk polok apa mana kali pun sedar tak? Mula duduk polok aja. Itu penting. Nah, Allah. Maka dia kata, maka dari kena inilah bahagi hukum itu kepada tiga bahagi. Pertama hukum syarak, dan kedua hukum adat, dan ketiga hukum akal. Maka hukum syarak itu wahwa kitabullah ta'ala al-muta'allaku bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahati wal wad'i lahumah. Allah Ta'ala. Sambung. Kenapa? Apa ni aplikasi? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limul muta'alim Nizam Najirah Allah subhanahu wa ta'ala.
Kat mana? Hmm. Maka saya dia bagi tiap-tiap seorang yang baharu mengendala. Mana ni? Berkata seorang lelaki, Muka surat apa? surat 41. Satu. Bagian terakhir itu bagi Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil daripada awal. Berkata seorang laki-laki pada Mansur al-Hallaj, berpesan olehmu akan daku. Maka berkata Nyonya Mansur al-Hallaj, iaitu nafsu atau keinginan engkau, jika engkau tidak mengendala, tidak menghalangi dan menyekat-nyekat akan dia, nescaya mengendala, menyekat-nyekat ia akan dikau. Maka sayu dia, maka semestinya bagi tiap-tiap seorang, bagi sesiapa pun, bahawa mengendala ia. Dia kena buat urusan, dia kena buat usaha supaya tersekat, supaya terhalang. Ia akan nafsunya. Dia kena usaha untuk sekat nafsu dia. Usaha untuk sekat nafsu dia. Kalau nak muka, kena sekat nafsu. Emosi tu kena sekat. Kalau mu tak sekat emosi, mu jangan harap mu boleh muka. Jangan boleh hasil. Tak sah. Gapo sekalipun, kau tak sekat emosi. Dalam bahasa Kelantan panggil, ikut ege. Turut ege. Ege ni asal pada ara yar'i. Bukan ara. Ra'a yar'u. Ra'ayyu. Tu ege. Apa nak ra'a? Pandangnya atau otak sendiri. Dia pakai kepala otak dia. Ra'a yar'u. Tak turut jadi ara. Ara tu berat. Ara tu berat bagi orang kata. Jadi ege. Dia pakai kalimah simai. Dia tu hanya pakai kepala otak dia. Kalau dia pakai kepala otak dia tak salah lagi. Kau tak pakai. Maka orang ni akan bunuh. Na'udzubillah. Kalau bagi orang royak dia tak dengar, kalau bagi orang lari dia tak ada, jumpa sampai. Lipat bumi. Lipat bumi. Maka saya gia bagi tiap-tiap seorang bahawa mengendala. Dia kena sekat, dia kena lawan, dia kena halal akan nafsunya, akan emosinya. Dia tak boleh turut ereh dan dirinya dengan amalan-amalan yang kebajikan, dengan amalan-amalan yang ada manfaat ke depan. Supaya bapa tu dia kena sekat keinginan dia, dia kena sekat kemahuan dia, dia kena sekat emosi dia. Bapa kena halal. Halal dengan gati pada barang-barang manfaat. Halal dengan gati pada barang-barang ada faedah. Kena gati. Kenapa kena gati dengan barang ada faedah? Supaya tidak mengendala, supaya dia tak beraja ke emosi dia. Kerana emosi dia kalau dia beraja, nescaya mengendala oleh, menghalang oleh nafsunya dengan hawa dan inginnya. Nescaya bila nafsu dia jadi raja, maka nafsu dia akan halangi dia daripada nak buat apa-apa. Ni siapa ni? Pak masuklah hidup. Lupa. Pasal raya aja himat.
mari pondok tak lebih pada MMT. Kalau bawa mari pondok MMT mu jangan harap boleh ilmu. Tahu ke apa MMT Syah? Semua tiga ni yang ada masuk pondok. Tak lain tak ada. Makan, minum, tidur. Tak makan, makan main tidur. Orang makan, makan. Orang main, main. Orang tidur, mau tidur. Orang ngaji, mau tidur. Beres. Muduk pondok 10 tahun, bodoh muda ilah. Kalau bawa pondok duduk lagu tu, mari duduk pondok. Bukan pondok lagi lah mana sekalipun. Hujung kaki langit, hujung lidah bumi sekalipun. Kalau pergi duduk MMT, tak sahaja bodoh milih. Orang makan, mau makan. Orang main, mau main. Orang tidur, mau tidur. Orang gaji, mau tidur. Beres. Lepas tu mak pok mula tanya, "Bak apa anak aku duduk pondok, aku boleh mau tahu tak jadi gapo?" Mak pok tunggu tunggu untuk guru yang tu. Anak nak jadi orang. Berapa kali mak pok mari ni, anak ngaji kau tidur. Berapa kali mak pok mari jenguk, anak duk agama. Pak mak pok tahu siapa masa boleh outing, hana wak outing. Pak mak pok tahu time masa wak balik, wak balik. Pak pok tahu tu. Modal kita. Kita nego. Modal kita give kat orang suruh nego. Kita pakai lock, kita tak cara. Jadi kerja tak dikerja. Aku tu. Duk tunggu nak makan dividen dengan bonus. Itu subhanallah. Maka nafsu kalau mutak berhamba dia. Bahasa mudah. Nafsu kalau mutak jadikan dia sebagai hamba-mu, dia akan buat mu jadi hamba. Itu sifat mudah. Nafsu kalau mutak tekan dia jadi hamba-mu. Nafsu gapo sekalipun. Kalau mutak tekan dia jadi hamba-mu, nescaya dia akan tekan mu jadi hamba. Bahasa rikah lagi, nafsu kalau mu tak tekan jadi hamba, dia akan jadi raja. Okey. Begitu kau apa malah? Belah. Bangun kau? Bang. Ha. Mana? Abah, je tak ada tak sama. Tak bila ada je. Tu tak boleh kipah lagi. Tak boleh kipah lagi. Permohonan siapa? HEP ni berat pun. Siap awak surat permohonan suruh boleh kipah dalam. Suruh boleh kipah dalam dong. HEP. Aku pelik dengan HEP lah.
Tak berkipas pun tahu lagu mana. Nak berkipas tak tahu. Boleh kita. Tak ada masalah kau tampil ni. Boleh. Boleh aku. Tapi kau tak berkipas pun setahun. Tidur pukul 11. Bangun 10 ya. Bangun. Orang lain masuk kelas tidur tak? Mau tidur apa? Tu nama kau tu Madang. Mau? Ha. Mau tidur apa? Kau belah kau. Bangun pagi ramai-ramai kau. Orang lain boleh ngaji tidur apa? Tak faham. Nak faham mana? Tak ngaji. Cuma ngaji. Apa ngatuk. Tak faham. Tak faham kau. Kau tak ngaji. Tak faham kau. Mau masuk tak faham lalu. Mau main. Boleh masuk faham tak? Tapi lawan. Jangan tidur. Lama faham tak? Subhanallah. Sipil mudah. Nafsu lagu tu. Emosi lagu tu. Jangan dia raja. Tapi ingat mana? Bila kita lama duk raja dia. Emosi lama duk raja dia. Bila dia jadi raja, agak-agak mudah. Kita nak tahu dia tu je. Waktu ya masalah buat apa lah. Saya buat gini dah, gini dah. Cuba tanya. Buat nafsu mu, emosi mu, dia raja apa tak? Lepas tu mu baru start ngaji. Bertahan mu baru start ngaji. Dia duk jadi raja kereta negeri dalam hatimu. Dalam tubuh badanmu selama 30 tahun, 35 tahun. Tiba-tiba lah ni mu ngaji, mu nak kan dia menjadi hamba tadi. Kita tak turun dah. Mengamuk. Dan mau kembali pada kita dua. Sama ada mu nak kalah ke dia ke dia kalah kamu. Serah. Mu nak suruh siapa jadi raja? Mu nak suruh hakal jadi raja ke? Mu nak suruh nafsu jadi raja? Mu nak suruh hati jadi raja ke? Suruh emosi jadi raja? Serah. Sebab apa? Sebab orang lain tak tanggungjawab dengan diri. Kita tak tanggungjawab. Orang lain tak rugi sehbuk kita. Dan kita akan rugi. Begitu dia kata. Nah, supaya bahawa mengendala ia akan nafsunya dan dirinya dengan amalan-amalan yang kebajikan supaya tidak mengendala oleh nafsunya dengan hawa dan inginnya. Dan saya kira bahawa tiada cita-cita oleh orang yang berakal, oleh yang berakal bagi pekerjaan dunia, bagi orang yang ada akal sungguh, dia tidak akan mengendalakan urusan akhirat dia dengan sebab dunia dia. Kerana bahawasanya cita-cita dia rusing itu tiada menuai ia akan musibah. Tiada menolak ia akan musibah, yakni bala. Kita duk rusing setara mana pada bala nak mari. Apakah bala tak akan hilang sebab rusing kita? Tak hilang. Jadi bodoh. Susah bala nak mari kali. Susah hati pula kita sekali. Kalau kita tak susah hati, kita tak susah hati, bala mari dah. Kita tak susah hati, bala mari dah. Tak mari bala urusan tu kan. Tapi kita rugi dah. Tak rugi. Hati kita tak sama. Kita naik bah. Naik bah. Bah ni ada lebar dia. Ada konduktor dia. Bila kita naik bah ni, kita perlu using. Bah tu isi minyak kodok. Bah tu tayar dia ada bunga kodok. Bah tu isi air penuh kodok. Kita perlu using. Berapa kita tak using? Dah lecah. Lepas tu alam langit, alam bumi. Tidak ada dua dia.
Kalau kita naik kapal terbang, kita tak kenal pun pilot dia, kita tak kenal pun siapa dia. Kita boleh yakin bahawa Tuhan dia akan bawa sampai tempat. Kenapa dengan alam ini kita nak usik? Dekat alam ada Tuhan dia. Kita patut Pak Tuhan dia raya. Duduk tempat molek. Duduk nombor tempat masing-masing. Tu dapat Tuhan dia suruh. Sama masalah. Disiplin. Maka bagi orang yang berakal, dunia tidak akan mengendalikan. Tidak akan mengendalikan. Kerana bahawasanya cita-cita dari Rusi itu tidak menolak akan musibah ni bala. Dan tiada memberi manfaat ia. Rusi dia tak tahu apa-apa. Kita duk rusing ke bala nak mari. Dengan rusing kita tak tahu nak ke bala. Tak tahu nak ke bala dengan rusing kita. Tak. Maka cara awak sebenar mudah ya. Minta dengan tuai awak mari bala tu supaya hilang ke bala. Itu sebenar. Apa duk rusing? Rusing tak ada apa. Ambil air semaya. Semaya rakaat. Minta dengan tuai. Sama masalah. Ni duk rusing. Duk serabut pada bagi tak ada pen. Subhanallah. Nah, dia kata. Dan tiada memberi manfaat ia, bahkan memberi mudarat ia akan hati. Duk serabut tu akan memberi mudarat pada hati dan akal. Dan badan. Dan mencederai ia akan amalan-amalan kebajikan. Kalau duk jadi serabut ada. Lah ni, ekonomi duk naik lagu ni. Kalau kita duk serabut, hilang masalah ekonomi. Kita duk serabut, duk urusi. Hilang ke masalah ekonomi? Tak hilang. Lepas tu kita hilang, kita jadi mudarat tak kita? Nak serabut kita? Mudarat. Tak ke bodoh? Masalah tak hilang, kita mudarat. Dia cukup so yang rugi. Masalah tak hilang. Biar di situ. Kita jangan mudarat. Buat apa kita perlu buat. Minta apa kita perlu minta. Apa? Sebab kita ada Tuhan. Alam ni dia berjalan dengan kehendak Tuhan dia. Alam ni dia berjalan dengan kehendak Tuhan dia. Kita buat apa kita perlu buat. Apa kita perlu cari jalan. Biar bijak. Sebab itulah Tuhan, walaupun kerja hak dia, kita kena perai sabit ni buat. Kita buat urusan hak Tuhan nak. Hak Tuhan lagi. Perai sabilillah ni kita buat urusan hak Tuhan nak. Tuhan lagi. Tuhan nak. Tuhan suruh. Tapi apakah mata-mata kerana dia suruh, kita boleh pergi dengan badan kosong kita? Kita boleh pergi dengan tak nak senjata kita? Tak. Walaupun berjuang fisabilillah. Nak pergi berjuang, nak menegakkan kalimah Allah. Yang kita yakin Allah Ta'ala akan tolong. Tu dia kata, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Nak buat kerja hak Tuhan nak benar. Nak buat kerja bagi Tuhan suruh benar. Dia kata, wa'aidu lahum. Mu kena siap sediakanlah. Mastata'tum, apa yang akan membantumu min quwwatin, daripada kekuatan. Daripada segala persenjataan, daripada segala kemampuan. Wa min ribatil khail, dan juga dengan segala ribat, kuda-kuda yang kuat, kuda-kuda perai tertambah. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Supaya dengan segala persenjataan dan kekuatan tadi, mu boleh menyerbu pada musuh kamu. Bapa untuk urusan perai sabilillah. Tu kita yakin pertolongan Allah Ta'ala akan tiba. Pun kita kena siapkan persediaan. Karena kita duduk di alam kasbi. Kita duduk di alam zahiri. Kita duduk di alam mulki. Alam itu terkait dengan jasad. Kita diberi oleh Allah fitrah. Nak ilmu tak saya ngaji, bukan jalan dia. Ngaji. Hak Tuhan nak tanpa perlu ngaji, hak dia, bukan hak kita. Nak rezeki kena kerja. Hak Tuhan nak rezeki tanpa kerja tu, hak dia, bukan hak kita. Cari jalan. Itu perjalanan kita. Nah, start buat kerja dengan Tuhan tu, hak Tuhan dah. Tuhan suruh atur perancangan. Wa a'idulahum mastata'tum. Isti'dak, buat persediaan. Dengan segala perancangannya, dengan buat kita main-main. Kalau urusan Tuhan suruh setara tu, urusan kita kena lebih lagi lah. Kena lebih. Faham?
Hak urusan nak pergi dengan tu, nak pergi dengan musuh Tuhan. Urusan hak Tuhan suruh benar pergi dengan musuh dia benar, pun Tuhan tu suruh istiqdah buat pasal buat apa ni, buat peta, buat map, buat profile, buat gapo. Ni urusan kita tak siap profile. Nak temu boleh saja ni. Peli. Urusan kita tak siap buat benda lagu tu. Sedangkan hak Tuhan tak suruh buat. Urusan Tuhan tu, urusan Tuhan dia benar. Pasti dia tolong. Tu pun dia kata mu kena buat persiapan. Kita mudah-mudah. Itu kena ada. Supaya apa? Supaya bagi kita buat tidak mencederai akal kita. Tak mencederai tubuh badan kita. Nah, dan mencederai amal-amal kebajikan. Dan tiada mencita-cita ia akan pekerjaan akhirat. Kerana bahawasanya pekerjaan akhirat itu memberi manfaat ia akan dia. Dan tiada mencita-cita ia akan pekerjaan akhirat. Dan cita-cita akhirat tu bukan jadi hidup. Bukan jadi cita. Bila dia duk hadap ke dunia, dunia ni akan, akhirat akan menjadi cita-cita. Tapi kalau dia menghadap akhirat, dunia hanya cita-cita. Maka sekarang kita jangan buat akhirat sebagai cita-cita. Akhirat ni sebagai tujuan kita. Sebagai perjalanan kita. Dunia lah cita-cita. Dia tak kuat, tak dia biar. Akhirat perjalanan dia. Kerana bahawasanya pekerjaan akhirat itu memberi manfaat ia akan dia pada akhirat. Wallahu ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتفقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصر شريعتك فوصف اللهم رابطتها وادي ودها وادي سبلها الذي وجميل التوكل عليك ونحيها بمعرفتك ونمت انك نعم المولى ونعم النصير صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا فتب علينا توبة نغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وأسالي وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمحسنين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدالة الشسر والحمد لله الفاتحة. أعوذ بالله. اللهم ربي بهم وبآله بأنت فرج همومنا وقلوبنا صلى الله. الحمد لله. قبل الله.